Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-42, iaitu adab syura. Adab syura. Syura tu apa? Kita tengok nanti dalam matan hadis ni. Hadatsana Abdullah bin Yazid min kitabihi qala hadatsana سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى بفتيا غير سبت فإنما اسمه على من أفتاه rawahu Ahmad. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid dari kitabnya berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id, iaitu Ibnu Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Amru al-Ma'rifi dari Amru bin Abi Nuaimah daripada Abi Uthman Muslim bin Yasar daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul." Barang siapa mengatakan sesuatu atas namaku yang aku tidak mengatakannya. Ini yang keempat, kenapa wujudnya hadis-hadis palsu. Ya, kita hadis dhaif tu, itu tak apa, itu technical problem. Ini nak cerita tentang hadis palsu. Yang Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap. Ataupun dia sengaja mereka-reka untuk melakukan sesuatu atas kepentingan diri dia, sama ada perniagaan, sama ada apa sahaja. Kalau dia kata saya yang cakap, Ustaz Najib cakap, tak berapa nak laku. Jadi kalau kata Nabi cakap, baru laku. Nak? Jadi tu kita dah. Ya? Dia kena cakap Nabi cakap baru laku. Selain Nabi tak laku. Sebab tu lah kenapa bolehnya adanya hadis-hadis palsu ni. Betul saudara warning siap-siap. Dalam bentuk apa tujuan sekalipun. Engkau niat baik ke niat tak baik ke, biasanya niat baik lah. Ya, sebab orang yang mereka hadis palsu ni bukan orang jahat. Ya, cumanya mereka ni ada kepentingan. Contoh, pada zaman sahabat bergaduh antara puak Syiah dengan para sahabat ataupun Khawarij, masing-masing mereka reka hadis palsu tentang kelebihan kelompok masing-masing. Agak reka lah. Ya, tak apalah. Sebab ketika itu para sahabat masih ada dan mereka tahu bohong. Kan? Jadi bila turun pada kita ni, maka siapa yang akan mengesahkan perkataan tersebut? Ulama-ulama hadis lah. Ya, sebab tu kadang-kadang setengah orang dia ambil sumber hadis tu dia tak cermat. Memang betul dia kata daripada sekian-sekian. Rupa-rupanya hadis yang dia ambil itu berada dalam kitab Biharul Anwar. Apa benda kitab Biharul Anwar ni? Kitab Biharul Anwar ni kitab Syiah. Kitab hadis Syiah. Patutlah ada pun. Ya, terutama kalau kita dengar pasal kisah Isra' dan Mi'raj ya. Perempuan yang digantung rambutnya, apa lagi, buah dadanya dicucuk dengan besi kedua-kedua. Ini ialah mereka yang tidak menutup aurat. Kita tahu perintah untuk aurat tu wajib.
Tetapi tak perlulah mereka cerita macam tu. Kan? Bila cek-cek sumber, dia tak adalah hadis kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rupanya dalam kitab hadis Syiah. Ya? Tapi semua orang pula dia kata apa masalah Sebab hadis tu kan berniat baik. Dia nak anjurkan supaya menutup aurat. Jadi buatlah cerita begitu. Apa masalah? Cerita tu bukan ada masalah. Yang masalah bila kau sebut nama Nabi. Itu yang masalah dia. Ya, sebab orang dia tak sensitif. Apa masalah? Sebab kan bagus tu. Dia bagi ancaman pada orang perempuan supaya menutup aurat. Kan? Takkan itu pun salah. Itu tak salah. Yang salah sebab kau jual nama Nabi. Itu yang salah. Dia sebab dia kata Nabi kata. Bila masa Nabi kata? Jadi kita kena faham situ. Konteks tu. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita tak berapa nak peka dah. Ada hadis palsu pun tak apa. Sebab kan tengok anjuran ni baik. Dia menganjurkan kita suruh buat macam ni. Dia anjurkan kita macam ni. Takkan salah pula. Ya, saya cakap tadi. Hadis dhaif kita masih lagi boleh bertoleransi. Sebab dia just technical problem. Kadang-kadang pada perawi dia. Kadang-kadang mungkin matan hadis tu ada sedikit problem. Tapi hadis palsu tak ada kena-mengena dengan perawi. Tak ada kena-mengena dengan sanad. Jadi macam mana kita nak kata dia ni hadis yang benar? Dan memang dia reka semata-mata. Nah, orang reka hadis sebelum mana bumi diciptakan. Ya, bumi diciptakan, bahtera Nabi Nuh dah tawaf Kaabah 40 tahun. Fikir logik tengok. Tak, kadang-kadang dia kata tak mustahil. Dia pun cakap sebelum bumi dijadikan, kapan Nabi Nuh dah tawaf Kaabah 40 tahun. Kaabah tu berada di mana? Di planet Mushtari, planet Marikh, planet Pluto. Bumi pun ada lagi, celah mana kapan tu nak tawaf? Kan? Jadi itulah kata lah. Kadang-kadang kita ni diperbodohkan lah. Sebab tu kita kena sinis. Kena sinis sikit. Kalau orang cakap cerita pelik-pelik tu kita kena angkat. Betul ke dia cakap ni? Terutama bila mana dia sebut Rasulullah cakap. Ya, terutama bila dia kata Nabi cakap. Kelebihan beramal dalam bulan tertentu. Ya, kita kena sini sikit. Sebab hadis palsu ini dia tidak ada dalam mana-mana kitab ulama hadis. Kalau ada, ulama tu dia akan nyatakan ini hadis palsu. Contoh dalam kitab Imam Qurtubi, ya, cerita tentang Rasulullah mengislamkan mak dia. Ketika Rasulullah sampai di Abwa, Rasulullah pergi ziarah kubur mak baginda lah. Maka Rasulullah menangis. Maka Sayyidina Aisyah tengok Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah tersenyum. Tak, Rasulullah tersenyum. Maka saya, tadi menangis. Apa hal senyum pula tiba-tiba ni kan? Jadi bila Rasulullah datang, Sayyidina Aisyah tanyalah. Di situ pun kita dah boleh fikir logik tuan-tuan. Fikir logik. Siapa Sayyidina Aisyah? Isteri Nabi juga tak? Isteri Nabi kan? Apa hal Sayyidina Aisyah tak pergi ikut Nabi pergi kubur? Apa hal? Nak lawat ni pun kan? Mak mentua punya makam kubur. Tak? Apa hal duduk pada jauh pula? Itu pun kita boleh fikir. Ya? Tak apalah. Dia terima jugalah. Mungkin ada okey, tak apa, terima juga. Dia kata apa lagi? Jadi bila Sayyidina Aisyah tanya pada Rasulullah, kenapa tadi aku tengok kau menangis? Kemudian kau ketawa senyum lah tak? Oh, tadi aku ziarah makam mak aku, kesian mak aku. Tak, makanya aku doa pada Allah, Allah telah hidupkan balik mak aku. Kemudian mak aku ucapkan syahadah, kemudian Allah matikan balik. Kan? Ini banyak orang yang mana bila dinyatakan oleh Syekh Qurtubi, dia kata ini cerita tak ada dalam mana-mana kitab. Ini cerita pun tak tahu kitab mana dia ambil. Sudah pasti dalam Sahih Bukhari ni memang tak ada lah. Tetapinya, apa hal kita nak bicarakan tentang akidah mak Nabi, akidah ayah Nabi? Sebab mereka ini meninggal dunia sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. So, apa masalah? Mereka tu ahli-ahli surah pada Allah Ta'ala lah. Mereka pun orang jahat pun.
Dan Nabi pun belum diangkat di Nabi lagi kan. Apa masalahnya? Jadi tak payah sembang lah. Mak dia mati kafir, mak itu bukan kerja kita. Allah Ta'ala punya urusan. Tak payahlah kita nak kata, ni tak perlu. Tak perlu cakap pun. Tapi nak kena cakap, apa pasal mak Nabi boleh hidup pula ni? Kan? Ada tak? Kalau ada, confirm dalam mana-mana kitab ulama hadis akan ada cerita dia lah. Tapi cerita ni popular kan? Bagi orang yang mempertahankan, nak mempertahankan konon dia lah paling cinta Nabi. Dia tak sedar. Dalam masa sama, dia menghina Nabi. Dia kata dia cinta Nabi, nak pertahankan lah kata mak ayah Nabi ni Islam ni. Dalam masa sama dia tak sedar dia telah menghina Nabi. Ya, seolah-olah hanya macam Nabi ni, orang kata boleh potong queue lah. Alah macam tu senang banyak. Boleh potong queue lah orang ni je. Dia tiba dia boleh potong queue, boleh dapat special punya ni lah. Kecuali Allah Ta'ala yang berikan. Ya Allah Ta'ala yang berikan. Jadi bila kita yang baru, dia tak sahih pun cerita ni. Sebab tu yang dalam hadis ni Rasulullah sebut. Ya, ni dalam matan ini. Dalam matan lain Rasulullah dah sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Maksudnya dia sedar perbuatan yang dia buat dia bohong. Kadang-kadang ada orang dia tak sedar sebab kadang-kadang dia ambil, dia nakal. Orang kata apa, dia copy paste, dia ambil pandangan, dia baca-baca tak. Mungkin dia tak teliti, dia tak sedar tak. Tapi bila dia sedar, dia kena bagi tahu, oh tak, ini bukan hadis sahih tuan-tuan, saya minta maaf lah. Ya, tak apalah. Ya. Jadi ini cerita pasal hadis palsu. Ya, jadinya kita kena hati-hatilah. Sebab itu, kenapa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka berdua tak banyak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali. Kenapa kan? Sedangkan Sayyidina Ali ni bukan orang lain, menantu Nabi, pupu Nabi, ya, sahabat Nabi. Ya, kenapa? Sebab golongan Syiah ni telah mempergunakan nama Sayyidina Ali sewenang-wenangnya hingga menyebabkan sukar nak kena pasti mana satu hadis yang betul pada Sayyidina Ali, mana hadis lagi yang satu yang betul daripada Syiah. Tapi kenapa Imam Bukhari boleh ambil riwayat hadis selain pada Sayyidina Ali? Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ibnu Abbas, itu banyak pula Imam Bukhari dan juga Imam Muslim diambil. Kenapa? Sebab mereka ini dikafirkan oleh Syiah. So tak risaulah. Bila dah kena kafir dengan Syiah, confirm orang Syiah takkan ambil hadis daripada mereka. Sebab dah kena kafir. Kan? Tapi Sayyidina Ali tidak. Ya? Makanya itulah. Bukan sebab Imam Bukhari dia ni intim kata tak kena-mena pun. Sebab berhati-hati. Sebab dah tercampur. Macam cerita Musa menyanggut. Ya? Takat beras dengan cili campur boleh asing lagi. Tapi bila gula dengan garam campur ni ada masalah sikit lah. Nah, gula dan garam bercampur pasal asing. Memang very technical lah. Tu cerita dia. Dah, benda yang tak boleh dah nak ni dah. Jadi itu sebabnya. Ya. Sebab tu dalam surah sebut awal-awal lagi dah. Ya, man taqawwala alayya. Siapa yang memperkatakan tentang aku, ya, malam akul, yang mana aku tak sebut. Dia kata aku sebut. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dah siap dah. Dah siap ada dah pun. Ya, dengan sengaja dia mendustakan nama Nabi. Okey, itu satu. Ini poin yang penting lah nak bagi tahu tak. Sebab itulah kenapa kita kena very sensitif. Terutama di akhir zaman. Banyak orang mereka-reka amalan, mereka-reka kelebihan. Ya, kita sebut kita pun mengikut je lah. Sampai kita dah terkeliru dah. Mana satu betul, mana satu benar. Kadang-kadang amalan ini kena menyerupai pula agama lain. Sebab dah terkeliru. Dah campur habis dah. Dan jarak kita dengan Rasulullah pun dah lebih 1400 tahun. So tak mustahil memang kita akan ni, kalau kita tak pegang teguh pada sunnah Nabi dan juga Al-Quran. Sebab tu Rasulullah kata tak, taraktu fikum amrain in tamassatum bihima lam tadilu. Apa macam tu lah maksud dia tak. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara.
Sekiranya kau pegang pada dua perkara ini, lan tadillu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa hadis, iaitu pegang pada Quran, pegang pada hadis. Tapi ada orang dia manipulate, kan? Ni nak pegang Quran, pegang hadis, pegang hadis ni macam dia pandai sangat lah ilmu Quran, ilmu hadis ni. Itu yang pasal caca merebah dia punya ni. Siapa suruh pegang direct Quran dengan hadis macam tu? Kita bukan ada ilmu pun nak pegang direct. Nak pegang direct Quran hadis, kita pun tak ada ilmu. So nak pegang macam mana? Ulama lah. Melalui ulama lah. Ulamanya macam mana? Ulama-ulama muktabar yang diberi pengiktirafan oleh dunia, pengiktirafan oleh ulama-ulama lain. Bukan ulama yang kita pilih, yang kita kata tengok boleh cakap Arab sikit, anak anta, unta. Ni ustaz ni ulama dah ni. Bukan macam tu. Ulama-ulama muktabar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, semua ni ulama-ulama tafsir, Ibn Katsir. Ini yang kena rujuk. Benda ni kita boleh akses sebab kitab-kitab mereka dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Urdu ada, dalam bahasa Cina ada, dalam bahasa Tamil ada, dalam bahasa Inggeris pun ada. Kalau tak, bacalah. Kalau kita tak faham, bulatkanlah, gariskan. Tanya orang yang tahu. Ustaz nak tanya, Ustaz kenapa? Saya baca tapi tak, bukan saya nak tahu je lah, just untuk tahu kan. Apa maksud ni? Jadi kalau Ustaz dia reti, dia boleh terangkan. Kalau dia tak reti, tak apa. Minggu depan saya datang kuliah, saya bagi tahu ya. Saya pun tak apa nak faham, tanya apa maksud dia ni dah. Ya, kan clear macam tu agama kita. Jadi gitu. Terutama dalam pengambilan agama. Ya, sebab bila kita mengambil agama ni, tengok pada siapa kita ambil. Kalau ilmu agama kita ambil pada orang yang salah, kita akan merugi. Bukan kita orang yang rugi tau. Kita orang yang merugi. Apa maksud orang yang merugi? Makin hari makin rugi, makin hari makin rugi, makin hari makin rugi. Usia makin tambah, makin tambah, makin tambah. Dah. Kematian makin hampir, makin hampir, makin hampir. Kita makin rugi, makin rugi. Merugi, tiap hari rugi. Ya, jadi itu dah tuan lah, itu pentingnya. Ya, kita kena kasi clear, kena bagi clear. Dan orang dia saja dia nak takutkan kita dah. Kau pegang Quran dah ni, kau pandai sangat ke ilmu tu? Memang kau tak pandai. So pada pertama tengok ulama lah. Kan? Tengok ulama yang muktabar. Kalau hari ni ustaz-ustaz dia bahaskan tentang apa ilmu sekalipun dah. Balik, rujuk balik. Kita kitab tafsir, kita kitab hadis. Kan? Saya cakap dah tadi. Jangan takutkan orang awam. Ya, bahaya hanya melalui dia saja ilmu agama boleh diambil. Tak boleh ambil ilmu agama pada orang lain. Mana boleh? Ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i tu guru dia punya banyak. Sahabat sendiri tu guru-guru mereka banyak. Mana dia kata awak kena berguru dengan saya seorang je. Itu geng-geng yang sesat memang macam tu. Sebab kalau kita ambil yang guru lain dia tak masyhur. Kan? Dia tak masyhur. Sebab tu dia ambil dia tak bagi. Jangan ambil yang guru lain lah, ambilkan saya seorang sudah lah. Kan? Banyakkan guru. Kan? Banyakkan kita dengar kuliah-kuliah. Kita paling kurang kita dapat buat. Tengok nak bagus ustaz ni dia gambar ni bagus lah. Ni bagus, ambil kan. Kita ambil manfaat. Dah kita ambil manfaat dari situ. Jadi barulah kita bertambah ilmu kita. Kita pun bertambah ilmu, kemudian bertambah iman, bertambah amal. Itu yang membuat kita suka nak belajar agama. Kan? Tapi kalau kita ambil dengan seorang guru saja, apa akan jadi pada kita? Dia akan melahirkan seorang murid yang taksub. Apa saja yang keluar pada mulut guru dia semua betul. Yang betul ni Nabi SAW je. Ya? Sebab tu kata Imam Malik, kullu kalaman qata'un, ataupun ya, setiap perkataan itu ada kesalahannya dah. Illa sahibul hadza kubur, kecuali pemilik kubur ini. Ya, hanya Rasulullah saja. Percakapan Rasulullah itu tidak salah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bercakap melalui wahyu, bukan mengikut hawa nafsu. Itu je lah. Jadi kita clear lah dalam bab kita beragama. Kita nak ambil ilmu agama. Dah. Jadi situ kita baru kita jadi seorang mukmin yang mana seorang yang cintakan agama, seorang yang bermotivasi untuk beramal dalam agama. Bagus seronok. Tak ada kita ni junub. Kenapa kau tak macam ni? Tak boleh lihat. Tu guru kata yang ni yang boleh buat, hal ni semua tak boleh buat. Pula dah. Kan? Jangan demikian. Ya. Sebab itu juga kalau seorang guru pun dia tak perlu, kalau kau memang berhenti dalam bab ini saja, tak perlu lah kau nak condemn bab lain. Ya. Dia mungkin dia pandai dalam bab tafsir. Contoh,
dia kondem buat hadis, dia kondem buat fiqah, dia kondem buat tasawuf. Tak boleh macam tu. Kan? Sebab ilmu ni sumbernya sama, ambil. Jadi demikianlah, ya tuan-tuan. Jadi bila kita berguru, kita ada ilmu, ambil sumber yang betul, kita agak sinis dalam mengambil ilmu agama tak? Cek balik, betul tak betul? Cek balik tak? Baru kita akan rasa, oh ini agama. Inilah agama. Barang siapa mengatakan satu atas namaku yang tidak aku mengatakannya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa dimintai bermesyuarah oleh saudaranya sesama muslim, lalu ia memberikan pendapatnya dengan menyimpang daripada kebenaran, maka dia telah mengkhianatinya. Ya, orang minta pendapat sebab orang tahu dia ni dalam bab ni dia pandai. Tetapi orang yang bagi pendapat tadi dia menyeleweng daripada tu sebab dia nak berkena kawan ni. Contohlah kadang-kadang mungkin dalam mana-mana pengurusan tak, ya, mereka ni bila tukar pengurusan yang baru dia ada teknikal apa semua tak. Jadinya situ perlukan kerjasama, minta pandangan tak. Jadinya situ nanti barulah perjalanan satu organisasi itu jadi baik. Kan? Makanya bagilah pandangan dengan ikhlas. Dan barang siapa memberi fatwa dengan fatwa yang tidak jelas kebenarannya. Bila kita sebut fatwa ini, dia berkaitan dengan perkara agama lah. Ya, maka bila dia bagi fatwa dengan yang tidak jelas kebenarannya, maka dosanya adalah bagi orang yang memberikan fatwa. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-798. Hadis ini bersatu hadis sahih di ghairihi. Ya, dia mengeluarkan fatwanya itu dengan dia sendiri pun tidak cermat. Tidak cermat. Bila kita nak keluarkan satu fatwa, bukan kita pun, orang yang layak lah. Ataupun ya, orang ahli agama ni, ada benda-benda yang Jabatan Mufti dah putuskan dah pun, ada dah. Cuma kadang-kadang dia ni tak teliti. Ataupun kadang-kadang mungkin benda tu konflik dengan diri dia, ada kepentingan diri dia, maka dia guna kot lain. Makanya dia yang mencakap tadi tu, kau bertanggung jawab atas perkataan yang kau sebut, dan engkau ni akan ditanya. Dan orang yang beramal dengan apa yang difatwakan tadi itu, selagi mana orang beramal dan sesat, kau tanggunglah. Ini yang dipanggil sebagai dosa jariah. Nah, kita ingat amal jariah aja, amalan yang mengalir, pahalanya tak, ini jadi dosa jariah. Ya. Okey, apa? Kita tengok pada pengenalan. Perkataan syura adalah kata nama dari perkataan al-musyawaratu atau watasyawurun. Watasyawurun berarti mengutarakan pendapat. Bagi memahami pengertian syura dengan lebih jelas adalah perlu untuk mengetahui perkataan syara. Syara yashuru dan syaurun. Saya ingat shawarma pula. Syara kan. Shawarma tu makanan, Arabnya tu sandwich. Yang berarti syaurun itu mengemukakan atau menunjukkan sesuatu. Isyarat lah kita panggil. Lampu isyarat kan. Isyarat, syarun lah tu. Syaurun lah. Perkataan syawarahu ataupun musyawaratun membawa pengertian yang sama, iaitu berbincang atau bertukar fikiran untuk mengetahui pendapatnya dan mencapai kata putus menurut suara terbanyak. Kan? Kita cerita pasal mesyuarat je, syara yashuru syaurun tadi itu pun dah memberi makna yang lain. Ada makna yang beri kepada berbincang, ada dalam beri makna yang lain. Syaurun memberi makna kepada lampu isyarat, tanda tak? Tak apa. Konsep syura ataupun musyawarah adalah di antara nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dibawa oleh Islam. Oleh yang demikian, seseorang itu tidak akan bersendirian pada pendapatnya dan persoalan-persoalan yang memerlukan pendapat orang lain. Ini kerana pendapat dua orang atau lebih dalam sesebuah jemaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan. Ya, kadang-kadang bila kita minta pandangan orang, mungkin pandangan orang ni lebih bagus. Nah, kita fikir macam ni, dia bagi idea tak macam ni. Ya kan? Contoh Rasulullah dalam perang Khandaq.
Rasulullah minta pada pandangan sahabat, macam mana kita nak buat sekarang ni? Madinah akan diserang oleh puak-puak ni lah, Yahudi dan juga puak-puak Arab Quraisy ni, kata Arab Jahiliyah, Arab Quraisy. Macam mana kita nak buat? Jadi makanya Salman Al-Farisi bagi pandangan, ya Rasulullah, boleh tak kalau aku bagi pandangan? Macam mana? Kan kami dulu kalau di Parsi, kalau kami kota kami diserang, kami akan membina parit, ya, yang mana sejauhnya lebih kurang dalam 7 kaki, 4 kaki lah, untuk mengelakkan daripada kuda tu boleh lepas. Jadi kita buat lebar banyak, kedalamannya sekian-sekian supaya kuda tu tak dapat naik balik. Tu kita buat. Aku suka terima pandangan ini. Itu yang jadi perang Handaq lah, kan? Jadi perang parit kan. Okey, dengan pengamalan konsep musyawarah oleh masyarakat dalam satu-satu urusan itu akan dapat membuka pintu kesulitan, dan ini memberi ruang kepada sekelompok manusia untuk melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut. Kita tengok satu isu tu, kita jangan pandang daripada satu pandangan, kita ambil keseluruhannya sebelum kita buat keputusan. Sebelum buat keputusan, tengok dulu daripada pelbagai sudut, kan? Makanya kita akan tengoklah, kalau dalam kita ni cikgu ni dia dapat SWOT kan? Situ kita tengok mana kekuatan, mana kekurangan. Jangan kita hanya tengok kelebihan, tengok juga kekurangan. Kalau kita buat ni okey, ada manfaat, tetapi ada tak dia punya keburukan dia, kan? Kalau ada keburukan, senang raikan, tengok mana yang lebih besar, mana yang bagi menguntungkan ataupun merugikan. Kalau merugikan, kenapa? Ada tak cara kita nak elak? Betul-betul lah guna mesyuarat. Bukan mesyuarat itu sekadar menghabiskan karipap dan mi goreng sahaja, letak kopi dengan teh dah. Itu sembang lah, kan? Fokus pada tajuk sebut, kepentingan dia, kan? Jadi barulah ada manfaat mesyuarat. Tak adalah menjajal-jajal sangat tak? Okey. Bersesuaian dengan perbezaan pemerhatian serta tingkat pengetahuan mereka. Oleh yang demikian, keputusan yang diperolehi adalah berdasarkan persepsi, gambaran yang sempurna dan berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif. Itu tak pada kita. Begitu juga dengan urusan agama. Bila para mufti nak mengeluarkan satu fatwa, baik tentang Bitcoin, tentang orang kata apa, saham skim cepat kaya, tak semua para mufti, ustaz-ustaz mahir tentang bab ni, sebab yang dia faham dulu bab riba je, dia faham riba. Tapi hari ni dah berubah-ubah, very technical. Jadi nak panggil apa? Bukan nak kerja mufti, ustaz-ustaz nak pergi buka buku-buku ekonomi tu. Dia panggil siapa? Orang yang pakar dalam bidang tersebut, dalam perbankan Islam, dalam bab saham, dalam bab apa, panggil yang pakar-pakar, mari duduk kita mesyuarat. Daripada mesyuarat ni diputuskan. Macam setiap solat jarak 1 meter hari tu, majlis fatwa putuskan kena buat macam tu. Dia panggil siapa? Dia panggil doktor-doktor, panggil lagi pakar-pakar yang berkaitan dengan ni. Apa kesan ni, boleh tak boleh ni? Berapa ramai yang boleh maksimum dalam keadaan suasana sekarang? Bukannya dia mengeluarkan fatwa ikut dia sendiri. Dia panggil 2-3 orang geng dia, macam mana? Rasa macam mana? Tak apa, kita bagi yang macam tu. Panggil orang yang layak bercakap, kan? Dalam bab kesihatan, panggil doktor-doktor. Dalam bab kewangan, panggil pakar-pakar perbankan Islam, dalam bab itu sini dah. Itu betul. Betul mesyuarat macam tu, kan? Yang kita pula senang, kan? Konden tu tak? Ada ke 1 meter tak? Ini semua bid'ah punya kerja tak? Dia tak tahu dah mana Nabi tahu tak boleh semayang kat masjid. Ni mujur kau boleh semayang lagi kat masjid, 1 meter je jarak. Zaman Nabi tak ada, semayang kat rumah, tak boleh masuk masjid pun, kan? Itu yang kata tadi, kan? Kita kadang-kadang pada kita rasa tak logik. Bukan logik, sebab benda dibahaskan, dibincangkan secara akademik. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syawirhum fil amri. Maksudnya, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Itu. Benda nak kena mesyuarat ini adalah berkaitan dengan hal urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ni tuan muslim, kita mesyuarat hari ni dah.
Kita nak masjid kita ni nak buat sembahyang 5 waktu ni. Sebab subuh orang tak ramai. Kita buat 4 sudah lah tu. Lagi 4 tu pandai-pandai orang kat rumah masing-masing lah tu. Kan. Jadi tak, satu waktu Korea tu tak hidup, solat berjemaah fardu, satu kampung tu berdosa. Kan? Betul juga. Saya pun pagi-pagi pun nak buka masjid ni garang pun. Bukan ada orang kan. Tak apalah, kita tak payahlah, kita buat pengumuman dalam Jumaat ni lah. Jadi tuan-tuan, masjid kita hanya beroperasi pada waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak saja. Untuk solat subuh tuan-tuan main kat rumah lah. Sebab kita satu nak jimatkan elektrik, aircon semua ni. Kan? Jadi tuan-tuan, kita hanya sembahyang tu. Kan? Dalam bab urusan agama tak ada. Bahan dunia saja. Kan? Takkan nak bincang subuh, pintu mana nak buka, itu boleh. Sebab tu urusan dunia. Tak? Dalam bab urusan ni tak boleh pandai-pandai nak mengubah pula, mengubah hukum ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Ya, sebab tu Allah suruh kita mesyuarat, suruh bincang. Kita ni urusan rumah tangga pun kita bincang. Nak pergi beli barang dapur tak? Kan? Apa benda ada kat dapur tu? Tahu beras tak ada tu, tak ada tak? Awak beli beras lain lah pula. Saya tu beras yang awak beli tu tak apa nak kena dengan tekak lah. Awak cuba tukar belah beras lain sikit. Boleh lah bang, awak tambah dia bang. Saya beli basmati bang. Kan? Abang nak tegak sedap kan? Beli beras. Bagi lebih. Tak? Saya pakai beras basmati bang. Kita makan beras basmati lagi sedap bang. Okey, ambil. Tu pun mesyuarat. Kan? Dan maksudnya kena bincang apa semua urusan, kecil-kecil urusan pun. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Tafsir Quran Al-Azim menyatakan bahawa mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih dahulu mereka memesyuarahkannya di antara sesamanya agar masing-masing daripada mereka mengemukakan pendapatnya. Ya, sebab tu bila mana mesyuarat pun, ya, sebab tu kita ada ending sekali dah sebelum penutup kita round table. Jimat ada apa pandangan? Ada nak ni dalam hal-hal lain tak? Haji Dollah, dia nak tak ada, semua bagus, semua setuju. Bagus. Sebab nak cepat balik. Kan? Tak ada masalah dah kan? Tak ada hal. Jadi masing-masing kalau ada pandangan tak? Jadi itu lah. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain-lain sebagainya ya, yang penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang diajak bermesyuarah itu terbebani amanah. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-5128. Hadis ini berstatus hadis sahih. Sebab itulah kalau kita ni dilantik ataupun kita nak lantik orang-orang ni nak jadi AJK apa-apa pun, AJK korban ke AJK apa saja, lantilah orang-orang yang mana kita tengok dia ni boleh bagi pandangan, dia ni boleh buat kerja. Bukan datang ambil elang buta je. Sebab tu duduk dalam mesyuarat setuju menyang. Kan? Daripada awal mesyuarat lepas Jumaat tadi pukul 2 sampai pukul asar, berhenti sekejap, mayang sambung balik pukul 6. Daripada tadi tu kan, pegang handphone je, tak angkat kepala pun. Haji Din je nak, okey, saya okey, apa yang okey? Kan? Jadi lantilah orang. Sebab apa ni? Rasulullah sebut, orang yang terlibat dalam mesyuarat tersebut, dia terbebani dengan amanah. Dia terbeban tau. Keputusan yang dibuat ini adalah keputusan kita bersama. Tadi kata nak tutup sembahyang subuh, tak nak buat. Kan? Masing-masing bagi pandangan tak? Kalau Haji Din tu sibuk main handphone ni, okey tak? Jadi apa-apa dia tanggung korang. Ya? Sebab keputusan itu keputusan bersama, dia panggil mesyuarat. Sebab tu bila dalam mesyuarat, ya, bila jadi sebaliknya, itu lawak. Saya dah cakap, saya tak setuju. Dia patutnya kena tak cakap. Aku mana nak cakap lah, musuh itu kena kau cakap aku. Sebab tu kau jadi JK apa? Kan? Jadi itulah musim mesyuarat. Biar bergaduh dalam mesyuarat. Nak putuskan satu keputusan tak? Dia bergaduh dalam mesyuarat. Saya tak setuju macam ni. Kita dah bagi bang lah. Okey, ni boleh cakap hujah dia. Bang. Okey. Dari musim tengok pun
Macam mana buat? Tak apalah, kita buat undian lah. Siapa setuju, siapa tak setuju tak. Jadinya, apa saja keputusan, itu adalah keputusan bersama, walaupun tadi ada 3 orang, 4 orang yang dia tak setuju. Sebab engkau terlibat dalam tu. Dah, cumanya dia bagi tahu, pandangan-pandangan tu dia dah kemukakan dah. Kan? Mungkin ada sedikit penambahbaikan dan sebagainya. Sebab orang yang terlibat, semuanya terlibat dengan dibebani dengan amanah. Dia berperanan dalam mesyuarat tersebut. Bukan sekadar untuk memenuhkan kuota. Katakan kena lantik AJK 20 orang. Aku tip je lah mana-mana yang ada ni lah. Tak? Dia tanpa tak kira duduk dia mencukup 20 orang. Tak? Masing-masing dia ada peranan dan tanggungjawab dia. Ya? Sebab keputusan tu kalau tersalah pun semua tanggung. Ya? Bukan terbebankan atas seorang sahaja. Sebab pengurusi hanya memutuskan setelah mendengar pandangan-pandangan ni, hujah-hujahan daripada AJK, pro and kontra, ada yang setuju, ada tak setuju. Maka dengan itu saya buat keputusan, kita buat macam ni lah. Tu betul mesyuaratnya lah. Mesyuarat bukan dia one way, itu taklimat. Bila taklimat ni dengar je lah. Jadi lain. Ya? Bila taklimat makan tak sama. Taklimat ni biskut kering je. Sebab dia mendengar. Mesyuarat dia kena ada karipap dengan mi goreng sebab dia pun cakap. Kopi tu kena ada lain, dia tak sama taraf. Ya? Taklimat cukup bagi biskut roti gardenia yang RM1 tu kan. Dengan air mineral satu sudah lah. Itu taklimat. Tapi ini mesyuarat. Lain. Ya. Jadi bila sebut mesyuarat tu, masing-masing dia akan mengerah keringat. Dia fikir apa benda yang terbaik untuk perjalanan organisasi dia. Kan? Tu baru betul. Bertukar-tukar pandangan. Ambil pengalaman yang lalu. Dulu kita dah pernah buat dah benda ni. Nampaknya bila kita buat macam ni, orang tak berapa nak ni. Jadi tahun ni kita ubah strategi. Macam ni pula lah. Betul lah. Kan? Terutama yang dekat-dekat nak Ramadan ni, nak bagi ramai masjid ni. Macam mana cara nak tarik orang ramai berterawih kat masjid, apa semua tak? Apa aktiviti-aktiviti menarik nak buat? Moral ada ke tidak? Ada tak orang nak taja buka puasa ni siapa dia? Ada tak serai namanya apa tak? Kalau nak buat tahlil, nak buat apa sebelum berbuka ke nak buat batu tu? Lepas isyak orang nak buat. Tak, itu nak benda macam kan? Jadi benda-benda ni kita nak putuskan. Yang penting untuk kebaikan organisasi lah. Itu baru betul tuan-tuan ya. Jadi kita katanya berhenti sini dulu kot. Kalau sambung kampus 10 tak habis lagi. Kan? Jadinya ya kita nanti insyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan mengupas pada muka surat 337 ya, iaitu pada keterangan pada tajuk ini. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah.